أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab. Dengan pahala Fatihah yang kita bacakan nanti, kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang telah mengarang kitab Riyadhus Salihin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selantatai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para solihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dipermudahkan segala urusan kita dan dilapangkan segala kesulitan kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin yang telah dikarang ataupun disusun hadis-hadis Nabi dalam kitab ini oleh Abu Zakaria ataupun lebih dikenali dengan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk pada bab yang kedua, iaitu bab taubat. Bab taubat. Alhamdulillah, kita setelah sama-sama selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu pada bab yang pertama yang membicarakan tentang keikhlasan, dan pada malam ni kita masuk bab yang kedua, iaitu membicarakan tentang taubat. Imam Nawawi rahimahullahu taala memulakan kata-kata beliau, para ulama mengatakan bahawa taubat daripada dosa, daripada perbuatan dosa adalah wajib. Ni dia. Dia mulakan. Kata-kata beliau, para ulama mengatakan bahawa taubat daripada perbuatan dosa adalah wajib. Maksudnya apa? Maksudnya bila seseorang itu tuan-tuan, dia buat dosa saja, maka wajib dia bertaubat. Walaupun hukum asal seseorang itu bertaubat. Bertaubat tanpa dosa, hukum sunat. Dia tak buat dosa, tapi dituntut ataupun disunatkan supaya dia melakukan taubat. Ataupun disunatkan supaya dia melaksanakan solat sunat taubat. Beristighfar, mohon ampun pada Allah SWT. Perbuatan istighfar dan melakukan solat sunat taubat tanpa didasari dengan perbuatan dosa, maka hukumnya sunat. Tetapi bila tika mana seseorang itu ada melakukan dosa, dia ada buat dosa, tak kiralah dosa kecil, apatah dosa besar, maka ketika itu wajib ke atasnya untuk melaksanakan solat sunat atau melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat tak? Melaksanakan taubat ataupun memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ampun dengan Allah. Sehingga kan di dalam kitab Hikam, Syekh Athaillah ada menyebutkan tentang satu bab membicarakan tentang orang yang melengah-lengahkan taubat. Orang buat dosa, kemudian dia melambat-lambatkan taubat. Melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu bab. Tetapi dalam melengah-lengahkan bertaubat kepada Allah SWT, itu satu bab yang lain. Satu perkara yang lain. Sehingga kan dalam bab ini, iaitu pembicaraan tentang melengah-lengahkan, melambat-lambatkan taubat kepada Allah SWT, Syekh Athaillah sebut orang ini adalah celaka. Celakalah orang yang melakukan dosa, kemudian dia melambat-lambatkan ataupun melengah-lengahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang melengah-lengahkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala akan mendapati beberapa impak besar. Apa dia? Di antaranya akan membuatkan dia hilang rasa sensitiviti bersalah terhadap dosa yang dia buat tadi. Dia akan hilang rasa bersalah tadi, rasa sifat sensitiviti tadi. Dia tak rasa lagi bersalah, dia tak rasa lagi berdosa, hilang sifat tu. Sedangkan sifat sensitiviti ni tuan-tuan sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sehingga kan disebut oleh para ulama bahawa
kesalahan pertama yang kita buat perlu diteruskan ataupun perlu disertai ataupun terus ditanggapi dengan perbuatan taubat kepada Allah SWT, kerana ditakuti melengah-lengahkan tadi akan membuatkan hati seseorang itu mati dan juga hilang rasa sensitiviti bersalahnya di atas dosa yang dilakukan tadi. Kenapa? Kerana hilangnya sensitiviti itu pertama sekali akan menggambarkan hilangnya ataupun lemahnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya dia rasa biasa terhadap kesalahan tersebut. Dia rasa biasa terhadap dosa tadi. Contohnya apa tuan-tuan? Ini minta maaf. Contoh paling mudah. Contoh paling mudah tuan-tuan iaitu seperti rokok. Rokok. Ini benda mudah lah, benda mudah. Rokok tuan-tuan. Rokok ni tuan-tuan, pada hisapan yang pertama. Cuba tuan-tuan tanya perokok, tanya orang hisap rokok ni tuan-tuan, hisapan nak pegang batang rokok kali pertama dalam hidup dia pegang batang rokok tu tuan-tuan, mesti dia rasa takut. Mesti dia rasa takut. Kemudian bila dihisap saja, hisap yang pertama tu tuan-tuan, hisapan yang pertama tu tuan-tuan, dia akan rasa bersalah. Tetapi bila dihisap saja kedua, dia akan teruskan dengan perbuatan tadi untuk kali kedua, maka rasa bersalah tadi akan hilang. Dan seterusnya tuan-tuan, dia tak akan rasa bersalah. Itu contoh. Contoh. Itu sebabnya tuan-tuan, perbuatan dosa tadi perlu disusuli dengan segera terus bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga Syekh Atta'illah kata apa? Syekh Atta'illah sebut, celakalah orang yang melakukan dosa, lalu dia melambat-lambatkan dan melengah-lengahkan bertaubat kepada Allah SWT. Jadi di sini tuan-tuan, para ulama' menyatakan, orang yang melakukan dosa, kemudian taubat ke atasnya itu adalah wajib. Wajib kenapa tuan-tuan? Wajib tadi itulah. Kerana nak mengelak daripada hilangnya iman dalam diri dia, hilangnya rasa sensitiviti dalam dirinya terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, sebab tuan-tuan, kita ni bila rasa bersalah, rasa bersalah ni tuan-tuan, satu benda yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita buat salah, kita rasa bersalah, itu adalah salah satu tanda sifat tawaduk, rendah diri seorang itu kepada Allah SWT. Rasa rendah diri tadi. Itu penting tuan-tuan. Perumpamaan contoh apa dia tuan-tuan? Contohnya seperti kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam AS. Bila tika mana Allah meletakkan ataupun selesai saja kejadian Nabi Allah Adam AS, lalu Allah SWT letak Nabi Allah Adam AS tadi di dalam syurga. Lalu bila tika mana Allah SWT perintahkan Nabi Allah Adam duduk menetap dalam syurga, dia rasa kesepian tuan-tuan, dia pun terpandang 2 ekor burung yang berterbang-terbangan, berpasang-pasangan. Lalu dia minta pada Allah SWT supaya ada pasangan diri dia untuk dia. Kemudian sampailah Allah Ta'ala jadikan Hawa, nenek enda kita. Lalu ketika itu terus, dalam masa yang sama Allah Ta'ala perintahkan bagi Nabi Allah Adam AS dan Hawa nenek kita ni tuan-tuan, ada larangan. Apa larangannya? Jangan mendekati pohon khuldi. Yang disebut dalam Quran. Jangan mendekati pohon khuldi. Apatah lagi makan buah khuldi. Jadi syaitan iblis ni tuan-tuan, iblis ni pula kerjanya itu ialah untuk merosakkan. Merosakkan Adam, anak cucu dia. Melakukan perkara-perkara yang dilarang. Makin dilarang, itu kerja dia. Makin dia nakkan anak Nabi Allah Adam dan anak cucu ni supaya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sampailah tuan-tuan hasutan, bisikan, tipu daya yang dilakukan oleh syaitan tadi termakan. Bermula daripada Hawa sendiri nenda kita, sampailah pergi kepada tok kita Nabi Allah Adam AS. Lalu akhirnya mereka makan buah khuldi tadi. Bila mereka makan buah khuldi tadi tuan-tuan, nenek enda kita, riwayat menyebutkan nenek enda kita tu tertelan sampai habis. Yang tok kita ni pula tuan-tuan, dicekak oleh Jibril AS sehingga tertinggallah pohon buah khuldi tadi di sini. Ditekak kita. Tu yang dia ada riwayat menyebutkan jadi halkum ni. Halkum bagi orang lelaki ada halkum ni berpunca berasal daripada buah khuldi yang dicekak oleh Jibril AS ketika tok kita tadi Nabi Allah Adam AS menelan buah khuldi tadi. Lalu ketika tu tuan-tuan, bila dia buat saja maksiat, riwayat menyebutkan telanjang. Terus telanjang. Disebabkan maksiat tadi telanjang. Itu sebabnya ada riwayat menyebutkan tuan-tuan, ada penulisan riwayat menyebutkan bahawa
salah satu perkara yang agak rasa macam mana kata perkataan dengki tu tuan-tuan, rasa kesat, rasa kasar yang kita nak berikan. Maksudnya rasa Nabi Allah Adam ni rasa macam terharu ke, nak letak perkataan apa Allah Alam, sebab takut jadi fitnah. Di antara kelebihan yang dilihat oleh Nabi Allah Adam, dilihat ada pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya iaitu bila umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melakukan dosa, melakukan maksiat pada Allah Subhanahu taala, dia tak sampai telanjang. Tapi Nabi Allah Adam dan Hawa bila lakukan saja maksiat itu dengan makan buah khuldi tadi tuan-tuan, automatik telanjang. Jadi bila telanjang saja tadi tuan-tuan, ketika itu Allah Ta'ala berfirman pada Nabi Allah Adam AS, kenapa kau makan, kau dekati lagi pohon khuldi, sedangkan telah aku larang, aku beritahu, jangan kau dekati pohon tersebut. Kemudian dalam masa yang sama, jangan kau percaya kepada syaitan, kerana syaitan itu adalah adu mubin, musuh yang sangat jelas, musuh yang sangat nyata. Tapi masih lagi kau makan hasutan dia. Termakan lagi hasutan, terikut lagi hasutan syaitan tadi. Lalu, tidak ada ungkapan lain tuan-tuan yang lahir daripada dua bibir Nabi Allah Adam AS ketika itu kecuali diungkapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Maka kasihanilah kami, ampunilah kami. Jika kau tak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya adalah kami daripada kalangan orang-orang yang rugi. Minta ampun dengan Allah. Dia mengakui kesilapan dia. Dia mengakui kesilapan, kesalahannya tuan-tuan. Ini sifat tawaduk. Itu sebabnya tuan-tuan, kita memohon ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu Taala ini adalah salah satu daripada untuk menjaga keimanan kita. Kemudian yang kedua, nak menjaga sensitiviti dalam diri kita. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan, supaya kita ni tuan-tuan ada rasa sifat tawaduk, rasa rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila tika mana kita melakukan kesilapan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terutamanya. Begitu juga dituntut supaya kita minta ampun sesama manusia. Jangan disimpan-simpan. Berbeza dengan syaitan. Ini tuan-tuan. Berbeza dengan iblis. Tuan-tuan. Iblis tuan-tuan bila tika mana Allah SWT selesai jadikan Nabi Allah Adam AS. Ketika itu Allah Ta'ala perintahkan kepada seluruh malaikat dan seluruh makhluk-makhluk untuk sujud sebagai tanda ihram, tanda ihtiram, tanda memuliakan Nabi Allah Adam AS. Para malaikat sujud. Berapa kali tuan-tuan? 3 kali dia sujud pada Nabi Allah Adam AS. Sujud kali pertama, sujud kali kedua, bangkit. Lihat. Mereka mendapati iblis yang duduk di hujung sana tu tuan-tuan terus membelakangkan. Bukan sekadar dia tidak sujud. Bahkan daripada awal lagi sewaktu kejadian Nabi Allah Adam AS tu sendiri, mereka telah membelakangkan Nabi Allah Adam AS. Sampailah kepada perintah sujud kepada Nabi Allah Adam AS daripada Allah SWT, dia terus tak sujud. Sehingga kan bila tika mana tuan-tuan Allah SWT bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam? Bukan dia menyesali atas kesilapan dia. Sekarang tuan-tuan, bukan isu Adam, isunya perintah Allah. Allah perintah, maka wajib kita laksana. Allah perintah, wajib kita laksana. Kita tak boleh nak abai. Kita tak boleh nak elak. Jadi isunya sekarang ni tuan-tuan, bukannya dia lihat sujud kepada Nabi Allah Adam AS itu sebagai satu perintah daripada Allah SWT. Tetapi dia mempertikaikan pula, kenapa perlu aku sujud pada Adam, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah, aku pula dijadikan daripada api. Aku lebih mulia daripada Adam. Bukan dia lihat perintah tadi, tapi dia lihat Nabi Allah Adam. Kenapa tuan-tuan? Pertama, digambarkan pada kita bahawa yang pertama sekali iblis ni rasa tak puas hati, dengki. Dengki kenapa tuan-tuan? Dengki kerana wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dengki sebab yang selama ni dialah orang senior, yang dipanggil hebat, yang dimuliakan dengan sifat ilmu dia, dengan kealiman dia, dengan sifat dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan daripada dia kepada iblis, kepada Azazil. Sebelum dipanggil iblis, dipanggil Azazil.
Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang lebih mulia ketika itu kecuali Azazil yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga kan setiap lapisan langit tu tuan-tuan, setiap lapisan langit tu ada panggilan-panggilan yang hebat diberikan kepada Azazil tadi. Alim, zuhud, macam-macam panggilan yang dipanggilkan kepada Azazil. Tiba-tiba masa Allah jadikan, belum jadikan. Allah SWT belum jadikan Nabi Allah Adam AS lagi. Telah Allah Ta'ala katakan bahawa Nabi Allah Adam ini ataupun manusia ini nak diangkat sebagai khalifah di atas muka bumi. Allahu Akbar. Memang ni satu badan. Kita duduk kampung ni tuan-tuan. Duduk kampung ni lama dah. Beranak bercucu, tiba-tiba ada orang baru pindah tuan-tuan di 3 tahun. Tiba-tiba nak diangkat jadi ketua kampung. Tak angin satu badan kita orang lama ni. Kita orang lama ni pula tak diangkat. Angin satu badan. Ni sifat ni tuan. Ni sifat Azazil dan perkara peristiwa dah berlaku. Itu sebabnya dia pertikaikan. Kerana dia melihat bukannya Nabi Allah Adam tadi. Bukannya perintah Allah. Dia melihat Nabi Allah Adam. Ni silap. Pertikaikan lagi. Bila Allah SWT tadi pertikaikan lagi tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan. Melengah-lengahkan, melambat-lambatkan bertaubat atas dosa yang dilaksanakan. Yang telah dibuat tadi tuan-tuan. Hukumnya wajib. Kerana apa? Inilah salah satunya. Untuk memelihara diri kita daripada sifat takabur. Sifat rasa besar diri, rasa hebat. Kenapa tuan-tuan sifat takabur ni menutup segala taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup semua sekali. Dia terus rasa diri dia betul. Rasa diri dia hebat. Sepatutnya diri dia. Itu sebabnya ulama' seringkali memberikan peringatan. Jangan sesekali ada dalam diri kita ni sifat aku. Keakuan. Aku. Kenapa aku? Kenapa aku? Mana aku? Di mana aku? Mesti aku. Aku. Bila ada saja aku, maka ketika itu tuan-tuan akan lenyaplah segala pintu-pintu kebaikan yang sepatut kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan perlu kita memperbanyakkan taubat. Itu sebabnya Allah Taala datangkan musibah-musibah. Salah satunya COVID-19 ni tuan-tuan, musibah yang tak selesai-selesai. Sampai hari ni kita pun tak nampak di mana penghujungnya tuan-tuan. Tapi kalau Allah Taala nak angkat, tidak mustahil bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena jaga. Kita perlu pelihara tuan-tuan. Perkara pertama, bila Allah datangkan sesuatu musibah, dia tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Sesuatu perkara dia tidak akan berlaku kecuali iradah Allah. Sesuatu yang berlaku, dia tidak akan berlaku kecuali qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena letak dalam kepala kita, dalam i'tiqad, dalam keyakinan, keimanan. Bila kata dia berlaku saja, dia berlaku atas kehendak Allah, atas ketetapan Allah, atas ilmu Allah, atas pengetahuan Allah. Allah Ta'ala tahu. Itu sebabnya bila bicara tentang qada qadar, salah satu ulama' paling takut sekali. Paling takut sekali kerana akhir zaman, masyarakat, orang-orang beriman, orang Muslim ini di antara perkara yang terlepas pandang ialah qada dan qadar. Perbicaraan qada dan qadar. Orang mempercayai, mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang lupa, lalai dan leka daripada perkara keimanan yang bersangkutan dengan qada dan qadar. Itu yang kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, ada segelintir di antara kita tuan-tuan takut sangat. Bukan tak boleh takut. Takut kita letak pada Allah. Tapi sama makhluk kita letak berjaga-jaga, berhati-hati. Kerana hidup kita ni tuan-tuan masih lagi ada keterikatan dengan sebab dan musabab. Ada keterikatan dengan sebab musabab. Dan bila tika mana Allah datangkan saja musibah tadi tuan-tuan, maka ada mesej. Tidak ada sesuatu perkara yang Allah Ta'ala datangkan jadikan di sekeliling kehidupan kita ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita yang kita lalui, yang kita depani, yang kita dapati ni tuan-tuan. Tidak ada sesuatu kecuali ada tujuan dan matlamat. Sekalipun seketul batu, sekalipun lalang yang mungkin kita nampak, semak. Ya Allah, rumput-rumput ni sampaikan tiap-tiap bulan pula tuan-tuan kena keluar duit 300, 400 semata-mata nak upah orang untuk potong pokok-pokok lalang yang ada keliling rumah kita tadi tuan-tuan. Jangan lupa, pasti ada tujuan dan matlamat. Dan tidak ada sesuatu perkara yang Allah Ta'ala jadikan tersebut terlepas daripada tujuan dan matlamat. Apatah lagi Allah Ta'ala datangkan COVID. Allah Ta'ala datang musibah yang sangat besar, bukan hanya sekadar Malaysia, bahkan seluruh dunia. Ada mesej, ada perkara yang ingin disampaikan. Dan disebut oleh para ulama', tidak ada satu perkara pun yang jauh lebih besar tuan-tuan, kecuali perkara yang pertama, Allah Ta'ala nakkan kita kembali pada Allah SWT dalam keadaan baik, kukuh, mampat, betul-betul keimanan kita, i'tiqad kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Itu sebabnya Allah Ta'ala ajar pada kita.
Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila jadi je musibah, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik pada Allah. Bukan hanya sekadar mengungkap ulama-ulama sebut, tetapi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik dalam keadaan apa? Pertama sekali balik dalam keadaan memperbaiki, menambah baik keimanan dan keyakinan kita bahawa tidak akan berlaku sesuatu perkara kecuali kehendak Allah. Dan tidak ada sesuatu benda yang mustahil bagi hak Allah. Kalau Ta'ala nak angkat, dia angkat. Bila-bila masa. Hari ini memang pada akal kita, ya Allah, bilalah penghujung, bila kita nak selesai, bila begini-begini. Dia sebenarnya tuan-tuan, para ulama' telah bahas dalam bab ni. Allah Ta'ala berikan satu musibah, beri musibah ni tuan-tuan. Kadang-kadang kalau istilah bahasa Melayu kita ni, yang mudah faham, dah jatuh ditimpa tangga, tercalit pula tai ayam. Dah jatuh, kemudian ditimpa pula tangga, kemudian tercalit pula tai ayam. Maknanya jatuh. Tak sudah-sudah. Kesusahan, kepayahan, keperitan, macam-macam. Dan tidak ada perkara berlaku kecuali kehendak Allah. Dan bila Allah kendaki, dia berlaku, maka berlaku. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bidikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala nak berlaku. Jadi bila berlaku saja, perkara pertama ialah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena balik pada Allah, perbaiki keimanan, keyakinan kita, amalan kita, hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang di antara tuan-tuan untuk menangani permasalahan ini ialah memperbanyakkan taubat. Ini bab. Itu sebab kita akhir-akhir ni pun tuan-tuan banyak kita jumpa. Panggilan-panggilan, seruan-seruan untuk kita memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah. Memperbanyakkan taubat. Bukan hanya melihat sekadar musibah, tetapi kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling terbaik. Melihat musibah dan menjadikan musibah tadi sebagai sebab untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hanya semata-mata melihat musibah semata-mata tadi tuan-tuan, ulama sebut kita termasuk golongan rugi. Lihat musibah tapi pandang saja musibah. Tak kembali kepada Allah SWT, kita termasuk golongan yang rugi. Itu sebabnya memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan taubat, mohon ampun pada Allah SWT. Bahkan tuan-tuan, banyak kelebihan-kelebihan orang yang bertaubat kepada Allah SWT ni. Salah satu contohnya tuan-tuan, kita boleh lihat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh. Allah Ta'ala sebut, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ayat ni tuan-tuan ada kisah yang berlaku di sebalik dia. Tapi bukan asbabun nuzul. Cuma ada peristiwa yang berlaku di sebalik daripada ayat tersebut. Satu hari tuan-tuan Hasan Al-Basri dia solat. Hasan Basri ni solat. Waktu dia solat, selesai saja solat tuan-tuan, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia selesai saja solat, dia bangun, dia nak balik tuan-tuan. Waktu di pintu masjid disapa oleh seorang lelaki, seorang sahabat. Bila disapa saja tuan-tuan, dia kata apa? Wahai Hasan Al-Basri, dia kata aku ni ada masalah besar. Apa masalah? Dia kata, masalah aku, dia kata, aku ni orang kaya, dia kata. Aku ni orang kaya, banyak harta. Tapi masalahnya dia kata, aku kahwin kali pertama, dia kata, aku tak ada anak. Aku ni risau. Kerana aku harapkan aku ada keturunan yang boleh mewarisi harta kekayaan aku ini. Jadi aku, kali pertama aku kahwin, aku tak ada anak. Disebabkan aku tak ada anak tadi, aku kahwin kali kedua pula. Aku kahwin kedua pula. Bukan kali kedua, kedua pula. Tambah lagi satu. Harapan aku supaya Allah SWT berikan anak pada aku, supaya ada waris yang boleh mewarisi harta kekayaan aku ni. Aku kahwin kali kedua pun tak ada anak. Lalu aku kahwin kali ketiga. Aku kahwin kali ketiga pun harapanku supaya dapat anak tak ada juga. Lalu aku kahwin kali keempat. Aku kahwin keempat. Bukan kali keempat. Aku kahwin keempat. Maknanya 4 orang isteri, dia kata. Sekarang ni aku dah ada 4 orang isteri tapi tak ada juga anak. Dia kata aku risau, Hasan Basri. Lalu tuan-tuan ketika itu Hasan Al-Basri pun baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Nuh tadi, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, faqul tastaghfiru rabbakum, maka aku kata minta ampunlah kepada Tuhan kamu. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha pengampun. Bukan disebabkan dosa. Allah Ta'ala tak sebut. Bila kamu buat dosa, maka bertaubatlah. Bila kamu buat dosa, maka beristighfar. Tak ada. Allah Ta'ala tu kata, istighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Bukan tunggu dosa. Allah Ta'ala suruh kita beristighfar. Mohon ampun. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah SWT itu maha pengampun. Bila tika mana Allah SWT dah ampunkan dosa kita, tuan-tuan, yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Ini nampak rahmat Allah Ta'ala turun. Rahmat Allah SWT akan turun. Yursilis samaa'a alaikum midrara ni, tuan-tuan, turunnya hujan daripada langit ni, banyak tafsiran. Di antaranya ulama sebut memang hujan betul. Di antaranya disebut oleh para ulama rahmat Allah. Disebut oleh para ulama pengampunan daripada Allah. Disebut oleh para ulama rezeki. Disebut oleh para ulama penyelesaian di atas segala kesulitan. Macam-macam. Tafsiran daripada hujan yang turun daripada langit tadi. Bukan hanya sekadar hujan. Lalu tuan-tuan, yursilis sama alaikum midrar wa yumdirkum bi amwal. Allah Ta'ala akan berikan harta pada kamu. Di atas pengampunan Allah SWT tadi, Allah Ta'ala turunkan hujan, kemudian Allah Ta'ala akan berikan harta. Kalau tak ada harta, Allah Ta'ala berikan harta. Kita ni tuan-tuan, hidup kita yang jadi susah, payah, jerit-perit, terhambat. Susah sangat rezeki kita ni tuan-tuan. Disebut oleh para ulama, perkara yang paling besar sekali adalah dosa. Dosa ini adalah penghambat bagi segala rezeki-rezeki daripada Allah SWT. Sebabnya banyakkan istighfar, bukan tunggu dosa. Kalau ada dosa, apatah lagi. Banyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan berikan. Wa yumdidkum bi amwal, datangkan harta-harta. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah Ta'ala akan berikan anak-anak. Ni tuan-tuan. Susah nak apa anak. Maka banyakkan istighfar, Allah Ta'ala akan berikan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Ta'ala akan berikan syurga, jadikan syurga. Allah Ta'ala akan bina syurga bagi dia. Dan di bawah syurga-syurga taman-taman tadi ada anhara, iaitu sungai-sungai. Ini tuan-tuan. Bila Hasan Basri baca saja ayat tadi kepada lelaki kaya tadi, tuan-tuan, lelaki kaya tadi pun balik. Diperintahkan kepada isteri-isterinya tadi, tuan-tuan, untuk sama-sama memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka banyakkan istighfar. Sebulan selepas daripada tu, tuan-tuan, lelaki tadi datang lagi menemui Hasan Al-Basri. Dia datang bertemu dengan Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Hasan Al-Basri, Alhamdulillah, syukur. Dengan berkat istighfar, mohon ampun pada Allah SWT daripada aku, daripada isteri-isteri aku. Kini keempat-empat orang isteri aku telah hamil. Allahu Akbar, tabarakallah, tabaraka wa ta'ala. Ini tuan-tuan, berkat daripada istighfar. Empat-empat orang isteri, tuan-tuan, bukan seorang. Kita yang baru seorang isteri pun, tuan-tuan, bila dia mengandung saja, tuan-tuan, hamil. Ya Allah, seronok sangat dengar, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kalau empat ni, tuan-tuan, empat ronok. Satu seronok, dua ronok, tiga ronok, empat ronok. Empat ronok, tuan-tuan. Bukan seronok lagi, empat ronok. Beronok-ronok, tuan-tuan. Dapat bila tiga mana empat isteri tadi. Amin. Masya Allah. Tabarakallah. Ini berkat daripada istighfar. Apabila perbuatan dosa itu tidak menyangkut dengan sesama manusia, maksudnya hanya dosa antara seseorang dengan Allah SWT, maka haruslah memenuhi tiga syarat. Bila tiga mana seorang tu dia buat dosa, dan dosa tadi hanya bersangkut di antara dia dengan Allah. Bersangkut di antara dia dengan Allah. Tak bersangkut dengan manusia. Maka ketika dia melakukan taubat, mohon ampun pada Allah SWT, tuan-tuan, dia ada tiga syarat. Maknanya ada tiga perkara yang perlu dilakukan. Yang pertama, menghentikan perbuatan dosa tadi. Dia kena berhenti. Berhenti daripada buat dosa tadi, tuan-tuan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan. Pertama, berhenti, tak buat lagi dosa. Dosa yang dia buat tadi, berhenti perbuatan tadi. Yang kedua, dia menyesali atas perbuatan tadi. Dia sesal, rasa bersalah sangat. Kemudian, tuan-tuan, yang ketiga, berketetapan hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu untuk selama-lamanya. Tiga syarat. Berhenti buat dosa tadi, berhenti perbuatan dosa tadi. Yang ketiga, yang kedua, menyesali perbuatan tadi. Yang keempat, berketetapan untuk hati tadi mesti teguh. Teguh hati tadi. Yang dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa tadi. Maka ketika itu, bila tiga-tiga syarat tadi dipenuhi, insya-Allah dengan izin Allah SWT, Imam Nawawi kata, Allah SWT akan menerima taubat hambanya tadi. Itu kalau dosa dia, di antara dia dengan Allah SWT. Dosa dengan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, mudah. Selagi mana kita tidak melakukan perbuatan syirik pada Allah SWT, selagi itulah
segala dosa-dosa tadi. Bila kita mohon ampun pada Allah SWT, Allah SWT akan ampunkan segala dosa-dosa kita tadi. Akan diampunkan segala dosa-dosa. Tapi kalau kita tak buat dosa, perlu tak kita bertaubat? Perlu. Atas dasar sunat. Lebih-lebih lagi musibah pada hari ni. Kita ni tuan-tuan terlalu banyak sangat dosa. Dosa kering, dosa yang tidak diketahui, dosa yang diketahui, lalai. Lalai itu pun dosa. Lalai daripada mengingati Allah, lalai daripada membaca Al-Quran, lalai terhadap hak-hak yang sepatut kita berikan. Baik sama ada hak sesama Muslim, hak sesama manusia, hak sama makhluk, apatah lagi hak di antara kita dengan Allah SWT, hak di antara kita dengan Nabi SAW. Itu semua kena tengok. Jadi musibah yang Allah Ta'ala datang ni tuan-tuan, perkara yang pertama sekali yang perlu kita kembali ialah bertaubat pada Allah dan mengembalikan semula hak-hak tadi. Solat kita, perkara-perkara wajib, perkara-perkara sunat, apa yang Allah Ta'ala perintah, kemudian apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi nak, apa yang Allah Ta'ala nak, kemudian hak-hak di antara kita dengan masyarakat, jiran, keluarga, di antara kata suami, hak isteri, isteri, hak suami, hak anak-anak, hak kerabat, semua sekali tuan-tuan kita kena nilai, kena lihat, kita kembali balik, baiki balik, reset balik, baiki sikit-sikit dalam keadaan kita susuli dengan beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila perbuatan dosa itu menyangkut sesama manusia, tadi dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah, bertaubat, kemudian datangkan 3 syarat Imam Nawawi kata, iaitu rasa menghentikan daripada melakukan dosa, perbuatan dosa tadi, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tadi, kemudian berketetapan hati untuk tidak melakukan ataupun mengulangi perbuatan dosa tadi, jauhkan terus. Jadi Allah Ta'ala akan ampunkan insya-Allah. Tapi apabila seorang itu dia melakukan dosa bersangkut paut dengan sama manusia, maka harus memenuhi 4 syarat. Manawi kata apa? Bila seorang tu buat dosa sama manusia, ada 4 syarat. Iaitu 3 syarat sesama, 3 syarat seperti yang tersebut di atas, ditambah dengan 1 syarat, iaitu harus menyelesaikan urusannya itu kepada orang yang bersangkutan. Jadi ada 4. Kalau dengan Allah SWT tadi ada 3. Tapi bila sama dengan manusia tadi ada 4, ditambah 1. 3 sebagaimana yang di atas tadi, iaitu menghentikan perbuatan dosa tadi, menyesali di atas perbuatan dosa yang dilakukan tadi, kemudian hati dia mesti teguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tadi. Dia akan jauhkan. Kemudian ditambahkan, bila dosa tadi sama manusia, ditambah 1 lagi, iaitu dia mestilah menyelesaikan masalah dosa tadi dengan orang yang dia melakukan dosa tadi. Minta ampun, minta maaf. Ini satu benda tuan-tuan. Kalau ikut Imam Malik, Imam Malik kata apa? Tak perlu kita sebut dosa. Itu pandangan Imam Malik. Imam Malik kata tak perlu kita sebut dosa. Kita datang jumpa orang tu, ampunkan. Macam hari raya lah. Macam hari raya, kita datang, kita jumpa orang, kita ampun, kosong. Minta maaf kau. Padahal kita belakang dia, buah apa ni? Buah mangga rumah dia tu, kita lalu main petik-petik je. Kita main petik, main makan je. Jadi minta halal lah, kosong. Boleh tak? Mengikut pandangan Imam Malik, boleh. Minta halal. Dia kata halal. Okey, halal. Dosa-dosa, kesalahan semua halal. Halal bihalal. Kosong, dia kata. Boleh tak? Mengikut pandangan Imam Malik, boleh. Tapi mengikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada halal bihalal, kecuali diterangkan secara jelas setiap dosa tadi. Keras ni. Berat ni tuan-tuan. Jangan kata orang lain, kadang-kadang dengan dosa dengan isteri kita, dosa dengan pasangan kita, suami kita tuan-tuan. Nak kena sebut jelas. Tapi tuan-tuan ada pembahasan. Di antaranya sebut oleh para ulama, tuan-tuan lihat. Kalau katalah kita ni berdosa dengan isteri kita, kan? Kalau dosa tadi tuan-tuan sampai boleh merenggangkan hubungan, meretakkan rumah tangga kita, maka cukuplah dengan kita minta ampun dan tak susahlah kita sebut dosa tadi. Kerana mudarat ni jauh lebih besar. Tak payah sebut. Cukup ya minta maaf yang apa dosa pula buat, kena cakap. Jadi tuan-tuan, kalau katalah kita bercakap dosa kita tadi sampai merenggangkan rumah tangga kita, merosakkan kebahagiaan yang kita bina tuan-tuan, maka lebih baik cukup sekadar kita minta ampun daripada kita mengungkapkan, kerana mudaratnya jauh besar. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini sebagai pembukaan bab tentang taubat yang dibicarakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Salihin.
Jadi wallahu taala alam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan salatul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.